Satu soalan. Apakah satu perkataan atau perbuatan yang sangat-sangat tepat dan sesuai untuk menggambarkan kerajaan perpaduan madani kita pada ketika ini? Kalau tanya saya, cuma satu sahaja jawapannya. Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya yakin dan percaya pasti akan ada anak dan papa yang sentak melihat aksi saya sebentar tadi. Tetapi itulah, bagi saya tidak ada perkataan lain ataupun perbuatan lain yang lebih sesuai untuk menggambarkan kerajaan perpaduan madani pada ketika ini melainkan perkataan koyak. Bukan sekadar koyak, tetapi koyak rabak, tuan-tuan sekalian. Sebab kita merasakan sejak 9 bulan lebih mereka mentadbir menjadi kerajaan ini, darjah kekoyakan mereka ini bukan biasa-biasa tau. Sebab, yelah, saya dah melalui banyak kerajaan. Saya pernah melalui zaman Mahathir menjadi Perdana Menteri. Saya pernah melalui zaman Pak Lah menjadi Perdana Menteri. Saya pernah melalui zaman Najib, zaman Muhyiddin Yassin, zaman Mahathir lagi sekali, zaman Ismail Sabri. Dan mereka semua ini bukan tidak pernah dikutuk, bukan tidak pernah dihina, bukan tidak pernah dikritik. Banyak je. Apatah lagi Najib Razak, lagi teruk dihina. Sampai tahap peribadi pun dihina. Rambut isteri pun dihina sebagainya kan. Tetapi saya tidak rasa dan tidak nampak Najib Razak ke atau Mahathir ke, even Muhyiddin pun contohnya, koyak rabak dengan kritikan-kritikan ataupun troll daripada rakyat. Tetapi kerajaan sekarang ni saya tak tahu kenapa, mereka punya darjah kekayakan itu sangat-sangat luar biasa dahsyatnya. Dan ini mengejutkan. Sebab Perdana Menteri kita pada ketika ini, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, merupakan seorang yang kuat troll ataupun kuat mengkritik, kuat menentang Perdana Menteri kita yang terdahulu, betul tak? Jadi kelakar pula. Bila dulu dia boleh je menentang orang lain, gila-gila punya, dan dia expect orang itu untuk terima kritikan dia. Tapi sekarang bila orang kritik kerajaan dia jadi koyak pula dah. Itu yang kita rasa macam agak hipokrit sikit lah kot kita rasakan. Tapi tak apa. Saya bukan nak sentuh tentang antics daripada Fahmi Fadil yang nak kata radio kar datang rumah ke apa-apa ke. Bukannya itu. Saya juga tak nak sentuh tentang Fahmi Fadil duk marah media bila laporkan perkataan salah sikit. Pun bukan tu juga. Apatah lagi saya takkan sentuh berkenaan dengan kejadian yang menimpa saya dan rakan-rakan yang duk asyik terpaksa menghadap balai polis untuk bagi keterangan itu, bagi keterangan ini. Padahal benda-benda yang direportkan ke atas kami itu ialah benda yang kita rasa macam, ya Allah, takat ini pun nak report. Macam tu sekali sebenarnya. Tapi tidak, kita tak fokus yang itu. Sebaliknya tuan-tuan sekalian, kita nak fokus kepada dua perkara yang berlaku baru-baru ini. Dan benda-benda ini memang akan membuatkan anda rasa sangat-sangat pelik dan kelakar jugalah. Yang pertama yang tuan-tuan sekalian, anda pasti ingat ketika PRK Johor sekarang ni kan, ada banyak video tular dekat TikTok, konon-kononnya sambutan terhadap Sanusi, perarakan ramai-ramai, whatever. Yang itu memang kita akui, video tu video yang tak betul. Video palsu. Memanglah palsu tuan-tuan. Takkanlah kat Johor ada di BKL tu yang kelakar tu. Tapi benda tu biasalah. Kadang-kadang orang tu tanpa overzealous ke apa-apa ke pergi post benda tu, benda ni sebagainya. Padahal benda itu tidak menggambarkan situasi sebenar. Tapi yang kelakarnya, dek kerana video tular yang tak betul itu, tiba-tiba polis nak buka siasatan. Nak siasat video tersebut. Astaghfirullahalazim. Dia nak siasat atas akta apa? Atas kesalahan apa? Itu yang kita rasa macam pelik tau tak? Dan kita rasa kesian tau dekat polis. Sebab mereka ini, kan kita faham mereka ini terpaksa menjalankan tugas berdasarkan kepada laporan dan mungkin berdasarkan kepada arahan pihak-pihak tertentu. Tapi kalau sampai tahap macam ni, polis dikerahkan untuk menyiasat benda-benda yang kita rasa macam, ya Allah, tak payah siasat lah. Benda ni biasa masalahnya, tahu tak? Kita rasa macam kesian sangat-sangat ke polis. Dan kat negara kita ini pun ada banyak lagi masalah. Masalah jenayah kan, macam-macam lagi. Jadi tugas-tugas polis ini sepatutnya dihalakan ke arah itu. Bukan untuk, orang kata apa, kepuasan nafsu politik mana-mana pihak. Yang itu yang kita rasa macam kelakar sangat-sangat sebenarnya. Tapi kalau anda rasa itu kelakar, yang ini lagi kelakar. Baru-baru ini TV Al-Hijrah telah mengeluarkan satu rancangan ulangan. Rancangan ini disiarkan ketika zaman Perikatan Nasional Media Kerajaan. Dan logiklah pada ketika itu, Menteri Agamanya ialah Ustaz Idris Ahmad. Dan pada ketika itu, dalam rancangan itu, kalau tak salah saya, beliau tampil untuk menyampaikan hadiah kepada peserta rancangan tersebut. Tetapi yang kelakarnya, tiba-tiba pula keluar perkeliling daripada Al-Hijrah, dia kata Al-Hijrah akan menyiasat tentang rancangan tular yang menampilkan mantan Menteri Agama itu. Kita rasa macam, ya Allah Tuanku Karim, takkanlah menyiarkan rancangan ulangan yang menampilkan mantan Menteri Agama, itu pun kena siasat. Ya Allah Tuanku, apa masalahnya korang ni? Benda itu bukannya satu jenayah besar, bukan jenayah pun. Sebab Ustaz Idris
pernah menjadi Menteri Agama. Jadi, apa masalahnya ke situ? Apa silapnya ke situ? Takkanlah bila dah masuk kerajaan baru, so apa-apa saja trace kerajaan lama tu kena buang habis. Contohnya zaman Anwar ni tak boleh siar langsung video zaman Najib sebagai contohnya. Ataupun zaman Najib tak boleh siar langsung video zaman Tunku Rahman. Mana boleh macam tu? Kalau macam tu masa Merdeka nanti, janganlah siarkan Merdeka Tunku Rahman punya footage. Dia lah mantan Perdana Menteri kan, dan dia daripada UMNO. Jadi kita rasa macam sangat-sangat lawak, sangat-sangat pelik dan sangat-sangat kelakar tau melihat kekoyakan sesetengah pihak dalam kerajaan Perpaduan Madani ini. Sampai benda yang tak patut siasat pun mereka nak siasat. Jadi entahlah, seolah-olahnya tuan-tuan sekalian, macam saya katakan, mereka ini dah 140 lebih kursi tau dalam parlimen. Mereka ini konon-kononnya kukuh, konon-kononnya stabil, ada 2/3. Tapi tindak tanduk mereka ini seolah-olah macam mereka takut kepada bayang-bayang sendiri. Mereka takut tiba-tiba pula rakyat tidak nampak mereka selaku kerajaan dan nampak orang lain. Tapi kalau macam itu berlaku, bukan salah rakyat lah. Salah you all sebenarnya. Sebab you all sendiri tidak menunjukkan you all sebagai kerajaan. Rakyat nampak you all ini sebagai pembangkang. Sebab kerja you all yang mencari salah orang. Kan? Anwar ceramah, cari salah orang. Fahmi Fadzil ceramah, cari salah orang. Saifuddin Nasution jangan ceritalah. Sebab sekarang hilang tak mana, tak tahu pergi. Kan? Jadi, itulah tuan-tuan sekalian. Anda kata kalaulah mereka ini sangat-sangat takut dengan bayang-bayang sendiri, sampai takut nanti rakyat tak nampak mereka sebagai kerajaan, dia rakyat nampak Ustaz Idris, oh ini Menteri Agama. Mereka lupa Ustaz Dr. Naim, kan? Jadi itu bukan salah rakyat, bukan salah pihak yang menyiarkan apa-apa, tapi salah anda sendiri, wahai kerajaan Perpaduan Madani, sebab rakyat tak nampak anda selaku kerajaan. Rakyat nampak anda selaku pembangkang yang memegang jawatan dan kerajaan. Itu bezanya. Dan inilah bahananya bila anda dapat sebuah kerajaan yang dihuni oleh para menteri yang berfikiran seperti Sani Hamzah ni. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.